Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, saya mengambil masa beberapa minit saja untuk membicarakan mengenai isu yang ditimbulkan mengenai melihat Abu Yazid Al-Bustami lebih manfaat 70 kali berbanding melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana isu ini dikaitkan dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah taala. Memang benar dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau cetakan Darul Minhaj ini pada tangan saya pada jilid yang ke-8 muka surat 572. Memang benar cerita ataupun isu itu memang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya Ihya Ulumuddin ini antara rujukan Imam Ghazali diambil daripada kitab Qutul Qulub Abdul Tayyib Abdul Malik Al-Makki Abu Tayyib Al-Makki. Jadi boleh rujuk juga di sana nukilan Imam Ghazali ini. Jadi berkata Imam Ghazali dihikayatkan bahawasanya Abu Turab An-Nakhshabi kana mu'jiban bi ba'di muridin. Abu Turab An-Nakhshabi ini dia rasa kagum dengan sebahagian golongan muridin, para sufi yang dalam peringkat muridin. Dan saya terjemahkan terus Abu Turab tadi menghampiri atau mendekatkan diri dengan para muridin itu dan melakukan berkhidmat keperluan-keperluan golongan para muridin tadi. Sedangkan wal muridu masyghulun bi ibadatihi, sedangkan golongan muridin itu ataupun pemuda murid tadi masyghul, sibuk melakukan ibadat, mendirikan ibadat. Maka berkatalah Abu Turab kepada pemuda tersebut, itulah murid tadi, suatu hari, apa kata Abu Turab tadi? Lau ra'aita Aba Yazid, seandainya engkau melihat Aba Yazid, Abu Yazid Al-Bustami. Maka berkatalah murid tersebut, pemuda itu, apa dia kata? Inni anhu masyghulun, aku sibuk nak bicarakan, aku sibuk untuk nak melihat Abu Yazid tadi, aku sibuk ada benda lain. Falamma aksara alaihi Abu Turab min qawlihi, maka tatkala Abu Turab banyak kali mempertanyakan kepada pemuda tersebut, apa katanya? Lau ra'aita Aba Yazid, seandainya kau dapat melihat, seandainya kau melihat Aba Yazid. Lalu pada ketika itu haja wajdul murid, maka kesallah pemuda tersebut seraya faqala, seraya berkata, wai haka, celaka kau, ma asna'u bi Abi Yazid, ma asna'u bi Abi Yazid, apa aku nak buat dengan Abi Yazid? Qad ra'aitu, sungguhnya ra'aitu. Ini dia punya syahid pentingnya. Pemudi itu mengatakan ra'aitullah ta'ala, sungguhnya aku telah melihat Allah Ta'ala. Jadi perkataan aku melihat Allah Ta'ala ini benda penting, perlu kita ambil daripada tag ini. Fa'aghnani an Abi Yazid, maka memadai, buat apa aku nak sibuk dengan Abu Yazid lagi. Qala Abu Turab, maka berkatalah Abu Turab, fahaja tabai, kesallah hati aku, kata kesal, walam amlik nafsi, aku tak boleh kawal diri aku. Fakultu, lalu aku berkata kepada pemuda tersebut, kepada murid tersebut, wailaka, celakanya engkau, taqtaru billahi azza wa jalla, engkau ni taqtaru, engkau telah tertipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya engkau berlakunya adanya engkau ini terpesong apabila bicarakan tentang Tuhan, tentang melihat Allah Taala. Lau ra'aita Aba Yazid marratan wahidah, seandainya engkau melihat Aba Yazid marratan wahidah, hanya sekali saja, kana anfa'u, nescaya lebih bermanfaat bagi engkau, min antarallah, lebih manfaat bagi engkau daripada engkau melihat Allah Ta'ala sab'ina marah, 70 kali. Jadi pada teks ini Abu Turab mengatakan seandainya engkau melihat Abu Yazid sekali, lebih manfaat bagi engkau daripada engkau melihat Allah Ta'ala 70 kali.
Jadi pada ayat zahir ini, pada teks zahir ini menunjukkan bahawasanya melihat Abu Yazid itu lebih afdal, lebih manfaat, lebih utama, lebih tinggi darjatnya daripada melihat Allah Ta'ala 70 kali. Ini apabila kita faham perkataan tara, perkataan ru'yah, perkataan melihat. Seandainya kita meletakkan perkataan tersebut pada kefahaman kita, iaitulah ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala secara hakiki sebagaimana orang-orang mukmin melihat Allah Ta'ala di syurga kelak tersebut. Di syurga kelak. Jadi kalau kita meletakkan perkataan melihat Allah Ta'ala di sini, iaitulah sebagaimana melihat Allah Ta'ala di syurga kelak, maka kenyataan ini, teks ini bertentangan dengan prinsip Islam. Seandainya kita memahamkan ru'yah di situ, melihat di situ, sebagaimana kita faham melihat orang mukmin, melihat Allah Ta'ala di syurga. Memang benar. Memang benar kenyataan tersebut, dakwaan tersebut yang mengatakan kenyataan ini, teks ini berlari daripada prinsip Islam. Namun adakah begitu keadaan sebenarnya? InsyaAllah kita baca sebentar lagi. Qala fabahatil fata min qawlihi wa ankarahu. Maka berkatalah Abu Turab tadi, mengingkari pemuda tersebut dari kenyataan Abu Turab itu. Lalu seraya berkatalah pemuda itu, faqala wa kaifa zalika, macam mana yang kau masukkan begitu? Macam mana melihat Abu Yazid lebih manfaat daripada melihat Allah Ta'ala 70 kali? Qala lahu, berkatalah Abu Turab kepada lelaki tersebut, wailaka, celakanya engkau, innama tarallaha ta'ala indaka, sungguhnya engkau melihat Allah Ta'ala indaka berdasarkan diri engkau sendiri. Fa yazharu laka ala miqdarika, maka zahirlah Allah Ta'ala itu pada engkau atas miqdarika, atas kemampuan engkau, atas kadar diri engkau, atas kesediaan diri engkau. Wa tara, sedangkan engkau apabila engkau melihat wa tara Aba Yazid, engkau melihat Aba Yazid indallah, di sisi Allah Ta'ala, faqad zahara lahu ala miqdarihi, maka akan zahirlah zahirlah Allah Ta'ala lahu ala miqdarihi, lahu baginya pemuda itu, bagi engkau itu ala baginya, bagi Abu Yazid ala miqdarihi, atas qadar, atas kemampuan Aba Yazid. Fa'arifa ma qultu, maka tahulah pemuda tersebut apa yang aku perkatakan. Faqala, maka berkatalah pemuda itu, ahmilni ilaihi, bawa aku kepadanya. Fadzakara qissata qala fi akhirih. Apa dia? Fawaqafna ala talin nantaziru liyakhruja ilaina minal ghaidah. Maka kami berhentilah atas puncak bukit, kami menunggukan agar keluarnya Abu Yazid kepada kami daripada hutan yang mana dalam hutan itu penuh dengan haiwan-haiwan buas. Qala famarra bina, maka berkata Abu Turab tadi, maka lalulah kepada kami oleh Abu Yazid sambil ianya menterbalikkan dia punya baju kulitnya, menterbalik ke belakang. Faqultu lil fata, kata Abu Turab kepada pemuda tersebut, haza Abu Yazid, inilah Abu Yazid, fanzur ilaihi, lihatlah kepadanya. Maka melihatlah, fanazara ilaihi fata, maka melihatlah pemuda tersebut kepada Abu Yazid, fasaika, maka lalu pengsanlah pemuda tersebut. Faharaknahu, maka kami itulah aku, Abu Turab dan juga Abu Yazid menggerak-gerakkan badannya. Faizan huwa maitun, rupanya pemuda itu telah mati. Fata'awana ala dafnihi, maka kami saling membantu dengan Abu Yazid untuk mengkebumikan dia. Fakultu li Abi Yazid, lalu aku berkata kepada Abu Yazid, ya sayyidi nazruhu ilaika qatalahu, wahai tuan, wahai sayyidi, dia melihat kepada engkau itu menyebabkan penglihatan itu telah membunuhnya. Qala, lalu berkata Abu Yazid, la, tidak, walakin kana sahibuka sadikan, namun tetapinya sahib kau, kawan kau itu adalah golongan yang sadiqin, orang yang membenarkan. Wa askana fi qalbihi sirrun,
mendiami dalam hatinya tadi, dalam qalb dia tadi, rahsia, summa yang kashifu lahu biwasfihi. Falamma ra'ana, apabila pemuda tersebut melihat aku, inkashafa lahu sirru qalbihi. Inkishaf, nyata ataupun terang meneranglah lahu bagi pemuda tersebut sirru qalbihi, sir rahsia hatinya, fadaqa an hamlihi, maka mana tak mampu ala hamlihi, pemuda tersebut tak mampu nak menanggungkan inkishaf, terbukanya rahsia tersebut, li'annahu fi maqamid du'afa al-muridin, kerana pemuda tersebut masih lagi dalam maqam orang yang masih lemah lagi, murid yang masih lemah lagi. Faqatalahu zalika, maka dengan sebab itulah ia membunuh pemuda itu. Jadi pada ayat ini apabila membicarakan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan oleh Imam Ghazali ini, adakah merujuk kepada pemuda itu mengatakan apa tadi? Inni qad ra'aitu apa kata? Qad ra'aitu Allah Ta'ala. Aku sungguhnya telah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita cuba cek semula, apa yang dimaksudkan dengan melihat di sini bukanlah melihat sebagaimana melihatnya orang mukmin di dalam syurga tersebut, bahkan yang dimaksud dengan ru'yah, melihat Allah Taala di sini, iaitulah bicara tentang mukasyafah, bicara tentang musyahadah, bicarakan tentang melihat dengan mata hati. Ini yang dibicarakan oleh golongan sufi. Jadinya kefahaman di sini bahawasanya pemuda tersebut apabila dia melihat alam-alam ini, ia telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pentajalian Allah Taala, penzahiran Allah Taala pada muka bumi ini sekadar kemampuan pemuda tersebut. Dianya adalah masih lagi orang murid. Jadi dia melihat Allah Taala, musyahadah akan alam ini dengan melihat Allah Taala, dan sekadar kemampuan dia. Berbeza Abu Yazid Al-Bustami, orang yang makam nihayah, orang yang bukan makam du'afa, orang yang lemah, bahkan dia melihat lebih tinggi lagi, dia melihat Allah Ta'ala, melihat alam ini, iaitulah melihat Allah Ta'ala berdasarkan kemampuannya yang tinggi. Apabila begitu, pemuda itu apabila dia melihat Abu Yazid, artinya melihat pentajalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan kemampuan Abu Yazid, sedangkan pemuda itu masih lagi peringkat yang murid. Masih lagi peringkat, kalau kita ibarat sekolah itu, masih lagi peringkat pra. Sedangkan Abu Yazid dalam peringkat universiti dan sebagainya. Maka pada ketika itu, kalau peringkat sekolah, budak kecil pra itu tak mampu nak menerima pembelajaran peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Begitulah pemuda tersebut, dia tak boleh mampu menerima musyahadah Allah Ta'ala sebagaimana yang diterima oleh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi apabila terbukanya hijab pada ketika itu, inkishafnya, maka dia tak mampu menerima perkara tersebut, maka matilah ia. Matilah pemuda tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala, bukanlah melihat dengan mata kepala, bahkan melihat dengan hati. Seandainya pemuda itu mengatakan qad ra'aitullah, aku telah melihat Allah Ta'ala, merujuk kepada melihat dengan mata kepala, sedangkan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Ihya ini, pada peringkat yang lebih awal lagi, Imam Ghazali telah menyatakan, dia kata apa? Wa amma man qawiya basiratuhu wa lam tad'a munnatuhu fa innahu fi halil i'tidal lam yara illallah. Jadi ini bicarakan tentang musyahadah, tentang wahdatul syuhud. Kalau sebagai ilmuwan menamakan sebagai wahdatul wujud, tak apalah, kita letakkan sebagai wahdatul syuhud. Jadi melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada segala-galanya. Melihat alam ini, itulah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, inilah yang dimaksudkan oleh para sufi, dan oleh kerana itulah Imam Ghazali tidak memberi komentar tentang kenyataan murid tersebut.
Sedangkan dalam masa yang sama juga perlu kita ketahui, seandainya yang dimaksudkan melihat Allah Ta'ala itu ialah melihat dengan mata kepala di dunia ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada muka surat apa ni? Pada muka surat jilid yang sama juga, pada muka surat 433. Kata Imam Ghazali, saya potongkan terus wa qala Allah walizalika qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam lan tarani. Kerana demikian itu berfirman Allah Ta'ala kepada Musa, lan tarani, wahai Musa, kamu tak akan melihat aku. Wa qala Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, tidak boleh melihat akannya Allah Ta'ala tadi oleh segala mata-mata. Kata Imam Ghazali, ai fid dunya, di dunia ini. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berpandangan bahawasanya manusia di dunia ini tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna melihat dengan mata kepala sebagaimana melihat di syurga kelak. Kena faham di situ mauqif Imam Ghazali. Jadi bahkan yang lebih menarik sekali, kata Imam Ghazali, wasahihu, dan pandangan yang lebih sahih lagi, ini pandangan Imam Ghazali Kata Imam Ghazali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara Allah Ta'ala Lailatul Mi'raj. Bahwasanya Nabi tidaklah melihat Allah Ta'ala pada malam Lailatul Mi'raj. Jadi menurut Imam Ghazali, pandangan yang sahihnya Nabi Muhammad tidak melihat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Ini khilaf dalam ulama. Walaupun kita berpegang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat akan Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Namun nak cerita di sini bahawasanya apabila pandangan Imam Ghazali manusia tidak dapat melihat Allah Ta'ala di dunia ini, bahkan dalam kitabnya juga, saya tak perasan sama ada Al-Iqtisad ataupun dalam kitab Ihya ini juga, Imam Ghazali mengatakan selagi mana jasad kita yang duniawi ini masih ada pada kita, maka selama itulah kita tidak akan terbukanya hijab melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana golongan ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak nanti. Jadi jelas di situ. Jelas di situ maksud pemuda itu qad ra'aitullah, aku telah melihat Allah Taala, iaitulah melihat musyahadah mata hati. Begitulah juga dengan perkataan melihat Abu Yazid Al-Bustami lebih manfaat daripada Allah Ta'ala. Ini merujuk apa dia? Merujuk kepada musyahadah, bukannya merujuk kepada melihat dengan mata kepala sebagaimana yang kita fahami. Bahkan pada pada teks yang lain juga, dalam jilid ni juga Imam Ghazali mengatakan bahawasanya nikmat yang paling lazat, setinggi-tinggi nikmat, iaitulah melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak. Bahkan pada jilid yang terakhir Imam Ghazali membicarakan mengenai lazzatul jannah, kelazatan di syurga tersebut, di syurga nanti, yang paling tinggi ialah kelazatan melihat ataupun nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya perkara yang lebih anfa' ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham di situ, tak boleh kita fahami, tak boleh kita dakwa bahawasanya Imam Ghazali sebagai punca berlakunya kekeliruan pada masa kini. Ada yang mana sebahagian daripada manusia yang mengatakan melihat Habib sekalian ataupun melihat Aulia sekalian lebih manfaat daripada melihat Allah Ta'ala. Kenyataan tersebut tak boleh. Boleh menerima kebenaran dan boleh menerima kesilapan. Yang kesilapannya ialah tidak ada penerangan yang jelas dan boleh membawa kesamaran, membawa iham, membawa kekeliruan kepada masyarakat. Jadi tiap-tiap perkara yang membawa kesamaran pada masyarakat tak perlu diperzahirkan. Dan ada yang kebenarannya dalam masa yang sama, perkara yang tak boleh juga ialah apabila terdapat dalam kitab-kitab membicarakan tentang kenyataan-kenyataan ilmuwan-ilmuwan sufi-sufi yang terdahulu, tak boleh kita umumkan. Jangan sesekali kita umumkan kepada segala aulia-aulia. Kerana yang berkata seperti Abu Turab dan sebagainya, mereka ada makam dia. Berbeza dengan kita, jauh sekali antara makam kita dengan makam mereka. Maka tak layaklah kita mengumumkan perkara yang khusus yang dibicarakan pada teks-teks para sufi-sufi yang terdapat dalam kitab-kitab. Jadi dengan itu saya ringkaskan bahawasanya apa yang berlaku dalam media yang mengkaitkan kenyataan Imam Ghazali
dengan kenyataan-kenyataan yang iham lalu dikaitkan dengan Imam Ghazali adalah suatu tindakan, satu kerja yang tidak amanah dan pekerjaan satu tindakan yang berlaku dalam kejahilan. Jadi mudah-mudahan dengan penerangan saya ini dapat bermanfaat untuk diri saya dan juga para sahabat sekalian. Saya akhir bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.